Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hi all. Okey ke semua orang? Okey. Saya baru biasalah teacher kan. Teacher sebenarnya ada kelas non-IG, kelas on. Jadi kan, kelas non-IG, setiap dari kelas, I akan bagi 2 soalan yang diorang buat sama-sama dengan diorang. Tahulah budak-budak non-IG yang diorang dah decide tak nak ambil IG ni. Bila diorang tak nak ambil IG, tak ada satu pressure untuk diorang. Bila tak ada pressure dengan diorang, Cikgu Fikri kata, diorang akan macam agak sedikit dalam setiap kelas tu akan terganggu sikit lah bila budak-budak tak nak bagi komitmen ni kan. Lepas tu kan, tadi ada budak, lepas tu kan, macam I dah biasa dengan korang yang macam oek-oek ni kan. Dalam kelas tu ramai lagi yang oek-oek. Lepas tu kan dia masuk lambat tu dia kata kat teacher, dia beli breakfast dulu. I rasa macam, pukul 8.55 baru dia masuk kelas, I dah terang 2 soalan dah I cakap. Lepas tu dia kata, teacher saya pergi beli breakfast dulu. I cakap, kalau korang jadi teacher, korang dengar nasihat tu, korang rasa apa? Tak ke kelakar tu, betul tak? Kecewa. Betul. I macam serius lah dia jawab macam ni dekat I. I kata 4C dengan 4D tak pernah berani cakap macam ni kat I cakap. Lepas tu I kata dalam tu kan ada juga gelar 4C dengan 4D yang tak ambil IG. Lepas tu diorang pun kata mana tak ada. Mana tak ada orang pun pernah cakap macam ni dengan teacher. Kata tak masuk kelas sebab selamba je cakap nak pergi beli breakfast dulu. I macam tak boleh belah alasan student tu. Ya Allah. Lepas tu kan biasalah 2 soalan pun lambat hantar. 2 soalan yang simple je I buat dengan diorang. I nak bagi diorang rasa seronok kan. Tapi macam tu feedback. Korang kan satu batch. Kenapa boleh ada macam tu? Kelakar tau. I macam Allah. I nak cakap Cikgu Fitri lah. I rasa tak boleh lah kelas macam tu. What do you think? I minta pendapat korang. Korang diam pula. Korang rasa perlu ke macam tu? Tak perlu kan? I nak cakap Cikgu Fitri. Tak perlu sebenarnya. Diorang bahasa di kelas diorang masing-masing. Sebab tak ramai pun yang tak ambil IG. Macam satu kelas ada 3 orang kan. Bila dikumpulkan satu batch ada dalam 22 orang. Korang rasa? Saya rasa tak pasti je. Saya pun tak pasti. Dalam korang ni minta pendapat pun tak boleh bagi pendapat. Cubalah bagi pendapat sikit. Teacher rasa macam peras tu tak. Tak 8.30 baru 4 orang attendance. I dah kan nak terang 2 soalan tau. InsyaAllah tak tahulah. Sebenarnya teacher patut buat orang 3 soalan tapi teacher make it 2 soalan. I terang dulu, I bagi idea. I bagi step by step. I tahu diorang akan sikit-sikit tak faham, tak apa. Teacher faham perasaan diorang. Tetapi diorang tak faham perasaan teacher. Masuk lambat, buat tak heran. Pelik lah. Korang kan satu batch. Kenapa ada budak macam tu Okay, sekian. Terima kasih kerana mendengar bebelan teacher. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan number 1. Tak ada masalah supposedly. Idea dia adalah buka sahaja awak punya modulus. So supposedly adalah bila ni nampak ni teacher mengajar budak-budak tu tadi. Awak rasa kalau tengok macam ni tak faham lagi, tak tahulah, betul tak? Betul. Tahulah teacher, ya Allah. Teacher macam tak tahulah teacher. Okay. Adalah topik mudah kan. Rugilah topik mudah tak boleh score. I macam pelik lah. Kita belajar admin bukan nak dapat 100. Awak nak dapat 100 ke? I dulu pun belajar tak pernah nak dapat 100. Tak pernah lah aim nak dapat 100. Awak pernah belajar nak dapat 100 ke? Awak mesti belajar nak dapat A, betul tak? Betul. A ataupun A plus lah kan. A dalam admin ni dapat C plus B pun orang dah wow. Kalau A plus genius ke? Macam tu. 100 ni Albert Einstein kot. Macam tu.
tu pun. Hey, Allah, I memang frust lah sebab kelas tadi tu. I minta maaf lah, saya tak lihat. I kena cakap Cik Fitri lah. Teacher tak kisah, diorang tak reti pun tak apa. Kalau korang semua tak reti tak apa. Perangai tu, adab tu kena ada. Bukan homeroom baru-baru ni cakap pasal adab ke? Bawa dah I. Betul tak? Betul. Lepas tu tak ada kesan kan homeroom tu sebenarnya bila cakap pasal adab. Sama je. Oh my god, astagfirullahaladzim. Okay, untuk soalan nombor 1 tu, you have to show at least, sebab kalau awak tengok skema IG pun, skema IG ni sebenarnya tak boleh tunjuk kat awak sebab awak takkan faham. Ada setengah soalan tak faham sebenarnya. Dia berbeza sikit dengan skema apa? Dengan skema SPM. Okay, kalau untuk working ni nak dapat macam ni, kalau siapa yang tersangkut, folder yang tersangkut tu bagi tahu tersangkut, idea dia adalah you just show these two. Ni mula-mula awak bagi tahu ada positif kat sini, satu lagi tak payah tunjuk positif. Gitu. Dia ada satu keadaan macam ni. Satu lagi keadaan, you boleh buka yang ni yang positif, satu yang ni yang negatif. Mana-mana pun boleh. Dan buatlah algebra macam biasa. Teacher, kalau letak plus minus suruh kita pisahkan boleh je kan? Kalau plus minus dekat mana Nafis? Dekat mana? Dekat equation ni ke? Plus minus tu. Kita dah modulus tu kita tukar yang jadi plus minus, letak plus minus x plus 4. Bracket x plus 4. Oh, kalau awak buat plus minus macam ni tapi nanti awak kena buka juga kan? Awak kena tunjuk satu-satu, betul tak? Betul. Awak kena tunjuk satu-satu juga tau. Dia macam bila x squared equal to 4. So x equal to square root 4. Lepas tu awak kena buat ni. Gitu. Lepas tu baru awak declare 2 negative 2. Okay? Okay, sir. Okay, soalan kita tengok soalan number 2 tu, show tu kalau ikut skema memang dia dah step by step. Dia punya clue untuk nombor 2, nombor 21 tu memang kena substitute lah. Tu tak ada solution lain. Kena pandai substitute dan kena pandai hafal. Memang kena hafal. IG dia memang tak ada pilihan. Dia tak ada pilihan macam mana nak cakap formula dia terhad. Tu maksud dia. Okay, kalau siapa yang tak faham nombor 2 tu, dia tak ada explanation yang teacher boleh nak buang masa sangat lah. Yang pertama, you kena tengok formula, tengok cosec, tengok cot. Dekat sini dia ada dua keadaan yang always substitute. Kita tak ada formula cos. Kan? Tapi kita ada formula cosec. Awak tengok cosec X, awak tengok cot. Memang ada formula which is yang awak boleh substitute. Bila awak start mula substitute, awak dah dapat 1 mark. Gitu. Okay, so cica harap tak ada masalah lah. Ada masalah tak nombor 21 tu? Tak ada. Okay, nombor 22 tu adalah solve. Maknanya nak cari the value of X. Bila nak cari the value of X, meaning bila dia kata hence, awak akan continue. Awak akan ambil yang awak guna dekat mana tu? Dekat nombor 21 tu. So kalau nombor 21 tu awak nak sambung, awak akan jadi macam ni lah. Cosec tu awak letak je cosec kat sini sebenarnya. Cosec X equal to 2. So apa formula cosec? Macam tu. Apa formula cosec? Formula cosec adalah 1 over sin X. Betul tak? Equal to 2. Tu je. Kalau lah awak start kan, okay, clue untuk dapatkan markah juga secara walaupun tak banyak. Bila dia kata hence, maknanya awak akan guna dekat atas. Walaupun awak tak dapat soalan atas tu, awak guna balik soalan dekat atas tu. So awak carry. At least awak ada markah kat sini. Bagi teacher, solve dengan show ni, memang akan, walaupun awak tak dapat full mark, awak akan dapat markah 1 atau 2 untuk proses substitute daripada kosong. So kena cuba. Okay, soalan nombor 3 ni. Nombor 3 ni 8 ni banyak ni. Ya? Soalan nombor 2 tu kan saya ada soalan. Okay. Kan kita dapat dia punya angle nanti 30. Lepas tu kita kena buat yang quadrant tu kan? Ya, betul. Kita kena buat reference angle. Tapi dia kata kat situ, mesti awak confused. Kenapa nilai awak tak banyak? Macam tu Sebab kenapa jawapan dia bagi 1 je? Tak 2. Okay, sebab awak cuba tengok nilai X yang soalan mention tu. Dia nak X berada di antara 0 and 180. Okay, lepas tu kalau ikutkan sini awak tulis sin 1 over X. Okay. Sin
1 over sin x equal to 2. Betul tak? Lepas tu sin x awak akan dapat berapa awak akan dapat? 1 over 1 over 2 over sama 2. dengan 1 over 5 kan? 0.5 kan? Betul. Jadi 0.5 kalau kita inverse, kalau kita inversin 0.5 adalah 30, betul? Betul. 30 ni Betul. adalah kuadran pertama dan kuadran yang kedua. Jadi sepatutnya, okey, kuadran pertama, kuadran kedua. Bila dia kata di antara 0 dengan 2, maksud dia masuklah sebenarnya. Tapi Sepatutnya kenapa jawapannya masuk. satu? Tak Lepas tu ada dia apa tulis yang dekat jawapan tu no extra answer, teacher. So maksudnya jawapannya memang 150 je. So nak markah NFWW. ke? Kejap sayang. Tapi kalau Okey, ikutkan, okey. Sini 30 awak. Jadi kalau ikutkan bila dia nak X berada di antara 0 dan 180, supposedly kalau ikut yang memang kita betul-betul faham, dia sepatutnya terimalah. Okay, yang ni yang kedua memang 150 lah. NFWW tu tengok teacher pun tak berapa pakar. NFWW ni first time I tengok. Ni 2019 punya paper kan. Ni format baru ni 2019 ni. NFWW. Okay, so kenapa jawapan dia no extra dan kenapa jawapan dia tak masuk 30? Bagi I kalau kita belajar ikut betul-betul memang termasuknya sepatutnya masuk lah. Maksudnya masuk. Pelik pula kan, teacher pun tak adalah. Yang mana pun I lagi satu. Alahai. Jadi teacher Nanti I confirm balik. Pelik. Dia memang strict tu. Dia memang cakap betul tu. So kita orang nak tanda ni, tanda dapat markah ke tak? Bagi markah. Okay. I cari lagi satu. I nak call Cikgu Fitri. Kenapa pula ni? Dia tak ada clue apa-apa kat sini kan, betul tak? Dan kita belajar memang macam tu. Okay, tak apa. Kita simpan. Ke siapa-siapa ada berguru dengan Mak Saleh mana ke? Ada? Tuition ke? I pelik pula. Thank you tau. Siapa Ifah ni? I pun macam apalah benda ni macam one day tak ada. Tengok sekali skema tu. Ifah yang tanya tu. Ifah ke? Betul saya teacher. Saya okay. sekali. Ni siapa pula baru masuk ni? Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Okay. Nombor 3 tu okay tak? Nombor 3 tu dia punya clue. Nombor 3 tu apa clue dia? Nombor 3 tu clue dia adalah awak kena expand lah, betul tak? Awak kena expand. Ikut yang kita dah belajar dalam polinomial ni, memang nak expand akan jadi panjang lah. Kalau awak tengok kita akan expand yang 1 tambah AX power of 5 tu. Yang ni awak pandai tak nak expand ni? Boleh. Familiar. Kena pandai lah yang tu. Ni memang panjang lah. Markah pun 8 ni. Jadi awak kena expand ni dulu. Lepas tu baru awak akan compare. Dia dah bagi tahu dah. Bila dia expand tu awak akan dapat benda Allah ni kan. 2 plus 32x plus 210x squared plus cx cube dalam form ni. So kedudukan A, B and C show that ni hence the value of A and B and C. Maknanya maksud dia kat sini adalah bila you dapat benda ni kan, you akan tahu kedudukan A dengan B and C. You faham tak? Faham. Bila you expand benda ni kan, you compare untuk dapatkan di mana A awak. Maknanya A awak nanti tu akan berada di sebelah apa? Akan berada di sebelah X power apa untuk dapatkan nilai dekat sini ke sini ke. Lepas tu C ni mana? C ni awak akan refer kat mana C ni? Maknanya soalan ni dia panjang. Awak kena expand lah yang penting ni. Rasa tak puas pula. Ni kan soalan lain tak tengok lagi. Awak okey tak soalan nombor 3 ni? Tak okey lah kan? Tak.
Tak Memang berapa. tak okey lah. Okey lah, tak apalah, tak apalah. Tak okey, memang tak okey. Buat I nak terang dah 9.20 dah kan. Soalan nombor 3 je kan. Tak apa, nanti I cakap Cikgu Fikri lah. Tak efisien lah cara macam ni. Memang tak efisien pun. Kan? Betul tak? Betul tu. Tak efisien, tak efisien. I rasa macam kelangkar pun. I rasa macam tadi ada stress dalam kelas tu. Okey, tak apa. Nombor 4. Kita tengok the whole paper. Selagi tak langsung tak tengok paper semua ni. Okey, nombor 4 tak ada masalah, betul? Nombor 4 kita guna CTS, betul? Betul. Okay, nombor 4 kita guna CTS. Cuma berhati-hati dengan dia punya coefficient 2 tu. Jadi pelajar kena factorizekan macam ni lah. Yang ni pelajar kena hati-hati. Okay, at least pelajar ada benda ni. Dekat skema dia tak cakap lah benda ni. So awak kena ada benda ni. Lepas awak ada benda ni, baru awak guna start CTS awak yang sebenar. So CTS tu maksud dia coefficient X kuasa 2 awak mesti positif 1. Mesti. Jadi kan kerja awak kena ada benda ni. Okay, lepas tu kan awak kena buat CTS. CTS awak tu yang itulah yang coefficient of B. So coefficient of B kita adalah negatif 2. Jadi salin dulu yang ni. Kemudian awak akan tambah negatif 2 bahagi 2. Lepas tu sini tambahkan, sini tolak pula. So Cici harap benda ni awak dah expert. Cuma takut pelajar masa nak kembang tu. Yang ni yang berlaku proses CTS tu. Yang ni. Tapi kita nak bagi dalam form yang vertex form tu, maka pelajar akan ambil yang ni, awak letak ni 2 tetap ada. Lepas tu kurungan kecil pula, X. Ni tolak kan, ni tolak. 2 bahagi 2, 1. Lepas tu kuasa 2. Yang ni tekan kalkulator. Berapa awak dapat? Jangan lupa kuasa 2 kat sini. Cici harap awak faham yang teacher cakap sekarang ni. Faham. Okay, yang mana awak akan dapat negatif. Awak dapat negatif apa kat sini sepatutnya? Ada pecahan kat sini kan? Negative Ada 5 over pecahan. Negatif 2. 5 over 2. 10 over 2. 5 over 2. 5 over 2. Ya ke? Tapi jawapan dia negatif 9 tu. Kena tunjuk sebagai C tu adalah 9 sebenarnya. Kira betul-betul berapa? Nanti awak nak kena jawapan dia kan 2x minus 1 squared minus 9. So belakang ni mesti something like 9 lah belakang ni. Tengok apa? 9 bahagi 2 lah kot. Siapa dapat 9 over 2? Dapat? Dapat. Kira kalkulator lah. Kira kalkulator. Soalan ni mudah tau. Jangan tinggal. Lepas tu yang kedua tu minimum macam biasa lah. Minimum value y and the value of x. So dia dapat dekat daripada vertex form awak tu lah. Vertex form awak 2x minus 1 squared minus 9. So yang ni adalah minimum value. Yang ni adalah nilai x awak bila dia equal to 0. So awak just state x equal to 1 dan y equal to 9. So dapat negative 9 ni negative 9. So kalau soalan kata nak koordinat, tolong letak dalam bentuk koordinat. Itu saja. Yang kedua tu adalah bla 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 giving to you. Okay, yang ni apa maksud dia? Maksud dia apa tu? Ia adalah, kalau kita nak sedarkan ini adalah sebenarnya secara tak langsung dia adalah, penat lah. Ini adalah soh biasa. Betul tak? Dia ada soh biasa sebenarnya. 2P tapi dia kata using your answer to part 1. To part 1. Apa maksud to part 1 sebenarnya? Awak kena compare. Sebab yang part 1 tu, korang dengar tak dengar ni? Part 1 tu 2P minus 4 square root P minus 7 equal to 0. Kalau part 1 dia bagi 2x squared minus 4x minus 7 equal to y. Tapi sekarang ni kita letak dia sebagai, bila dia kata guna balik using your answer to part 1. Jadi part 1 awak tadi tu adalah yang dalam bentuk 2x minus 1 minus 1 ke plus 1? Plus 1 squared minus 9. Betul tak? Jadi dekat sini
dekat sini X kita adalah negatif 1. Kan? Y kita adalah negatif 9. Betul tak jawapan tadi tu? Jadi macam mana kita nak related dengan soalan nombor 3 tu? Jadi awak kena compare lah. X ni adalah sebenarnya apa? X. Teacher? Ya. Square root P. Yang 2 X plus 1 tu kan, teacher nak ambil equation yang dekat atas ke? Sebab Yang tu dia kata equation yang dekat atas ke? using your answer. Ya, kena guna balik. Tapi dia bukan X plus 1, dia X minus. X minus. Oh, sorry. X Sini minus 1, so X equals to 1. Tak. Mana je tadi jawapan teacher? X minus 1. Okay. X minus 1. Okay, jadi square root P adalah square root P adalah X. Nampak tu compare. P adalah X kuasa 2. Okay, faham? Faham. Okay, jadi dekat sini apa yang awak dapat tahu bahawa je bila you kena buat declare X tu adalah P sebab awak compare. Lepas tu X kuasa 2 adalah P. Salah satu lah mana-mana kan. Jadi koordinat dia kat situ adalah kalau X minus 1 yang first tu yang dalam ni yang dalam yang guna part 1 tu yang A bukan A 2 X minus 1 squared minus 9. Minus kan? Okay, minus. Okay. Jadi X minus 1 kita adalah macam mana kita nak tahu nilai X kita ni? X minus 1 kita adalah square root 9 over 2. Okay, ni just compare je. Betul tak? Sebab dia 3 markah. Lepas tu dia dapat nilai P. X kita tadi kita boleh substitute dengan nilai berapa? X kita substitute like dah. Ni 9 over 2 ni tekankan kereta lah. Okay, faham? Faham. So dapatlah sebab kita dah declare dah X tu adalah square root P. Jadi you boleh letak kat sini X ni adalah square root P. So dapatlah P sama dengan 9.74. So ni ada masalah. Soalan ni ya. Plus minus. Kalau yang ni patutnya naik plus minus tetapi patut kena ada plus minus. Patut kena ada. Betul. X minus 1 plus minus square root 9 over 2. Ada tak dia cakap positif dekat positif? Ya sepatutnya macam tu. Tetapi kenapa kita Memang semua space kita buat square ke belakang memang kerja di pun. Ya, tapi masa you nak settle benda ni, you kan ada dua jalan kerja macam ni sebenarnya. Betul ni thinking of the knowledge maths tu betul. Banyak lah macam. Okay. I kena clear balik dengan sebab dia kan sebab 2019 kita banyak berubah sebenarnya. Student I kan lepas ni I memang terus akan discuss dengan teacher Fikri sebenarnya. Kenapa dia macam ni? Oh, alright, I will be confirm. Yang tadi yang ni okay. Number 5. Okay, satu lagi. Kita dapat sempat 5 soalan. Nombor 5 senang kan? Terus. Nombor 5 tu apa tak ada problem sebab dia bagi, ni pun sama. Awak kena buat plus minus. Sebab dia ada square. Betul lah tu. Cot squared y minus pi over 4. So markah dia 4 banyak banyak dan mudah sikit. So yang ni awak tahu cot tu boleh substitute. Betul? Cot ni memang boleh substitute which is apa nilai substitution dia? Kalau teacher jadi you all. Square. Okay. Boleh kita selesaikan dulu. Kita bawa dulu 3 tu ke sebelah. Supaya awak nampak lebih tinggal cot sorang-sorang. Cot adalah 1 over tan kan? Ke tan? 1 over tan. Jadi 1 over tan ni 1 over tan pun kena tulis square. Betul tak?
Y minus pi over 4 equal to 1 over 3. So, hati-hatilah. Kalau macam ni, okay, macam tadi kan soalan dia, okay, macam soalan exam korang formatif tu. Allah tak bagi lagi. Awak kebanyakannya tinggal jawapan dalam degree. Sedangkan soalan bagi pi. So, bila soalan bagi hint pi, awak kena bagi jawapan dalam radian. Satu lagi, check your calculator. Ramai orang tak check calculator. Jadi, memang banyak hilang markah dekat situ. Okay, macam tadi soalan yang nombor 2 tu ke nombor 3 yang 180 tu kan. Okay, tu memang betul dalam degree sebab soalan begini. Kalau macam ni dalam pi, so standby lah kena mesti dalam pi juga. Tapi ni. Kena hati-hati juga ni ada tan. Ataupun awak buat degree dulu, last kali baru awak substitute, last kali baru awak tukar kepada radian. Kalau teacher jadi awak, teacher buat macam tu. Awak faham tak? Oh, boleh macam tu, Ustaz? Ya, lagi senang macam tu sebenarnya. Dia jadi lebih teratur. Cuba awak tengok Kalau tak nanti macam mana awak nak tekan kalkulator? Kalau lain lah kalau awak yakin kalkulator awak tu memang sudah ditukar kepada degree. Sebab tan tak boleh baca dalam rad tu kena tukar setting your calculator. Okay, yang ni bila awak darab silang awak akan dapat apa? Tan squared y minus pi over 4 equal to 3. Okay, sampai kat sini yang pelajar kena berhati-hati tu. So, sampai kat sini juga jadi tan. Okay, dia ada banyak angle sebenarnya sebab dia dah jadi plus minus 3. Jadi bila y minus pi over 4 je, awak akan dapat banyak kuadran dia. Bila tan inverse, awak ada kelas apa lepas ni? Matilah ai. Pi. Pi ustazah Ustazah ke? Ustaz. Ustaz apa? Ustaz Bahaki. Ustaz baru tu Ustaz Bahaki. Sekejap. Okey, cuba tengok ni. Bila awak dapat y minus, awak akan dapat plus minus 60. Maknanya bila awak lukis kuadran, sini, ini tan kan? Ini tan. Tan sini positif, sini yang positif. Okey, sini positif, sini positif. Itu tan. Untuk negatif pula, awak kena declare dekat sini dengan dekat sini. Sebab kita ada positif dengan negatif. Awak faham tak? Maknanya bila awak tulis angle tu nanti dia akan jadi macam ni tau. Bila awak tulis angle nanti y minus pi 4 mula-mula equal to 60 bila kuadran pertama. Lepas tu pi minus pi over 4 untuk bergerak daripada sini ke sini. So dapat 120. Kemudian sini ke sini. Untuk yang ketiga pula, pi over 4 equal to berapa ni? Sini ke sini 180 plus 60, 240. Kemudian sini ke sini, y minus pi over 4 equal to 300. Ni semua dalam degree dulu tau. Last kali baru awak kena, yang ni pun awak kena tukar pada, kalau awak dah buat macam ni kan, teacher bagi jawapan dalam, teacher dah kira dalam bentuk degree. Sebab tan inverse memang dapat 3 ni adalah 60 degree. Jadi yang ni pun awak boleh tukar kepada degree. Kalau awak nak tukar pada degree, kena tukar pada degree sebab yang ni degree. Kalau awak tak nak tukar, yang ni awak kena tukar dalam rad. Which is yang awak kena convert tu lah 60 times pi bahagi 180. Baru awak boleh buat fully working. Kalau tak, nanti bila awak seberang ni, awak dah jadi in term of pi pula jawapan awak nanti. Awak faham tak? Faham, Ustaz. Yang lain faham tak? Teacher, kan kalau kita punya equation kan jadi ni kan, kita punya reference angle, equation dia y minus pi over 4 equals to 60 kan. Boleh Okay, kalau kita buat awal jadi y equals to 6, y equals to plus minus 60 minus pi over 4. Lepas tu baru kita cari reference angle untuk setiap kuadran. boleh, awak terus cari y Nafis. Boleh jugalah kalau awak buat macam tu. Tapi awak tak terlupa yang awak sebenarnya ada 4 angle ni. Positif tau, 60 plus pi over 4. Okay? Okay, je. Okay. So tak sempat lah. Tak apalah, cakap dengan Cikgu Fitri lah. Tak boleh lah kalau teacher buat macam ni kan. Awak pula
Awak pula jadi macam ni. Okay, tak apa. What is the best solution? Nanti kita akan bincang apakah keadaan untuk selamatkan kawan-kawan awak yang non-IG tu. Tapi awak pun kena selamatkan juga. Takkanlah nak tanya kelas lain. Sempat ke habis bincang sebenarnya 1 hour kan? Sayanglah macam soalan number ni. Soalan number 7 tu, I memang expect student I boleh dapat 6 markah. Percuma lagi senang daripada buat soalan yang tadi tu yang 8 markah. 8 markah tu awak boleh dapat 4, 3 kalau awak macam dah macam nak expand tak dapat-dapat kan, macam tu. Nombor 7 tu bantu sebenarnya. Lepas tu number 8 tu lagilah bantu. Number 9 lagilah 8, 3 tu. DYDX mudah. The corresponding value Y. Lepas tu vector. I nak tanya Cikgu Fitri lah. Okay? I rasa next class kita pakai lagi paper ni. Jangan pakai paper baru lagi. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Boleh Ustaz. I sedih lah dia macam ni. Tak apalah people, I akan cakap dengan Cikgu Fitri. It's not efficient. Sebab teacher macam mula kelas non-IG kan. Lepas tu tinggal kerja kat diorang. Lepas tu masuk kelas korang. Jadi macam kalau kelas 1 tu dah moist mood I kan. Dah spoil mood I. I rasa macam sangat spoil everything. Korang pun nasihat lah batch korang. Okay. Siapa ketua batch korang, teacher pun tak kenal. Tapi suruhlah buatlah tazkirah ke apa. Okay, yang tu saja, jumpa next class. Minta maaf terlebih kurang. Wal'as, inna insalah fi illa lazina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Minta maaf. Okay, sorry. Okay, minta maaf kat Ustaz. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teacher. Dia macam ni.